Di hari ini kamu semua antara yang paling beruntung di sekolah menengah kebangsaan Kuala Kedik. Sebab apa? Pagi ini untuk permulaan hari kamu bakal bersama dengan saya. Paling beruntung. Okey, sebab apa? Topik kita hari ini pun satu topik yang sangat seronok, iaitu topik tentang anti bully. Ini bukan ceramah mana, sembang-sembang saja. Sembang-sembang saja. Jadi jangan takut, jangan bimbang. Slide pun tak banyak. Slide saya ada, rasanya tak silap lebih kurang 20 slide kan. Tadi slide pertama. Slide pertama. Okey, lepas tu lagi 19 slide. Habis kita pergi rehat. Saya janji. Sumpah makan sate 40 cucuk. Habis slide kita pergi rehat. Okey, baik. Okey, semua dah ada orang. Belajar Cina di Puan Dua tak apa. Lambat kita dah teruskan. Okey, boleh kita teruskan? Boleh. Jadi kalau saya tengok bilangan lelaki dengan perempuan sama apa? Sama banyak. Untuk permulaan nak test power dulu yang ada di dewan ni, nak test power. Okey, lari semua orang. Nak lelaki menghadap belakang. Lelaki. Okey. Mana tengok belakang. Bukan suruh kita. Bagi San. Silent class. Okey, lari. Bilangan lelaki dan perempuan depan saya belajar tingkatan 1 dan pendidikan hak. Nampak macam sama banyak ke tak? Okey, soalan saya, soalan mudah. Agak-agak kamu lelaki dengan perempuan, siapa lagi hebat? Lelaki dengan perempuan siapa lagi hebat? Siapa lagi hebat? Perempuan tak boleh. Perempuan tak hebat? Perempuan hebat ke tak hebat? Hebat ke tak hebat? Tak dengar, hebat ke tak hebat? Lembek, hebat ke tak hebat? Okey. Kalau hebat, okey, kita nak try lawan dia. Laki lawan dengan perempuan. Okey. Dia bukan sekolah buruk kan. Dapat tak? Kawan kami sampai. Okey, pelajar Cina perempuan. Pelajar lelaki. Mari depan ni. Cepat. Sini. Okey, saya bilang sampai 10. Kalau ada yang berdiri, saya akan panggil nak terpentas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni yang duduk tepi sana boleh pada lain. Ni semua yang duduk tepi sana. Ayo sini. Ni sampai ujung duduk. Okey, pelajar perempuan. Kita nak exam balik. Semua boleh pelajar perempuan. Okey, pelajar perempuan. Kamu tekan sikit. Okey, sampai tiang ni cantik. Okey, sudah. Jangan tekan kan. Depan sikit. Depan balik. Okey, kalau ada ni duduk. Okey. Silent clap. Okey, pada yang baru main, bila saya kata silent clap, saya nak kamu tepuk tangan 2 kali. Lepas tu tangan di mulut buat. Lepas tu siapa yang saya dapat tangkap bercakap, kamu akan duduk atas. Simple. Okey. Silent clap. Okey.
sebab ni baru lah. Nak dengar suara. Okey, laki dengan perempuan siapa lagi hebat? Siapa lagi hebat? Okey, kalau itu kita lawan sikit boleh tak? Okey. Yang pertama kita akan lawan tepuk dulu. Lawan okey, bila saya kata tepuk satu, saya nak kamu sekali tengok siapa yang boleh tepuk bagi sama, laki ke perempuan. Okey ya. Okey, tepuk satu. Bunyi macam tek lembu jatuh tengok. Okey, tepuk satu. Okey, bila saya kata tepuk dua kali ya. Tepuk dua kali. Okey, tepuk dua. Okey, bila saya kata tepuk tiga, tengok ya. Tepuk tiga. Tepuk ini ya. Tepuk tiga. Belah kanan. Kanan kamu kanan. Satu kiri. Jadi, tepuk tiga. Tepuk tiga. Okey, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Okey, kalau saya kata tepuk empat. Okey, tengok ha. Bila saya kata tepuk empat, okey. Saya nak kamu tepuk je ya. Tepuk belah kiri dua kali. Okey. Tepuk empat. Okey, dah kamu ni. Pak. Di situ. Okey, kita try sekali lagi. Tepuk empat. Okey, bila saya kata tepuk lima. Okey, tepuk lima ya. Kanan dua kali. Dua kali. Dia akan bunyi. Okey, sekali. Pak. Okey, tepuk lima. Belum selesai. Bila saya kata tepuk lima dua kali, kamu akan tepuk lima tu buat dua kali. Pak. Saya tengok lagi yang bukan siapa lagi cepat faham. Jadi silent clap. Jadi ya. Nak tengok ni lagi yang bukan siapa lagi hebat. Okey, tepuk lima dua kali. Macam tek lembu. Beru. Jatuh ke bawah. Okey, try. Lari perempuan, try laki dulu. Laki boleh nampak lecet. Okey. Kena bagi sama. Okey, bila saya dah tepuk lima dua kali, pak. Bagi sama. Okey, ready. Tepuk lima dua kali. Boleh kan satu? Tepuk tangan pada lagi. Okey, tepuk lima dua kali. Okey, semua sekali. Lima tiga kali. Okey, tengok depan balik. Lawan tepuk sampai habis. Penyampaian saya sekali lagi. Ni. Saya seorang. Yang bantu saya hanya mikrofon. Kamu ramai. Kalau seorang bercakap pun dah akan mengganggu. Okey, dan saya ni nampak sampai belakang. Sebab sepanjang penyampaian saya, kamu hanya perlu guna telinga saja. Mulut tak payah guna. Kalau saya nampak ada yang kacau kawan, kamu akan duduk di atas petang. Boleh tak? Setuju tak? Boleh. Kalau ada yang mengganggu, ada yang bercakap over sangat, bersembang terlampau sangat, kita akan panggil dia dekat petang. Boleh tak? Okey, ready. Hari ni kita nak bercakap tentang topik yang sangat penting. Okey, dah banyak kes yang berlaku. Saya ada video, tapi saya rasa saya tak mau tunjuk lah, sebab takut jadi contoh yang tak baik.
Okay, ada banyak video saya, video tentang buli-buli yang berlaku di sekolah lah. Okay, cuma saya tak mau tunjuk. Okay, hari ni kita nak bercakap pasal satu perkataan saja, iaitu buli. Okay, kamu dengar doktor apa saya nak cerita? Dia panjang, tapi benda yang dia nak beritahu, buli ni adalah satu perbuatan yang mengasari orang lain. Pada kata kalau kamu buat kasar kepada orang lain, dia ada banyak jenis, saya akan cerita sekali lagi. Okay, buli ni maksud kata apa saja benda yang kamu buat dekat orang lain. Dan perkara yang kamu buat tu adalah perkara yang orang tak suka. Itu bahasa mudah. Simple. Apa saja benda yang kamu buat, kamu suka, tapi kawan kamu tak suka. Kalau dia report, kalau dapat tangkap, itu adalah buli. Sebab buli ni, kamu sedang buat satu perkara kepada seorang yang lain, dan orang tu tak boleh balas kat kamu balik. Kalau kamu tumbuk dia, dia tumbuk kamu, tu bukan buli, tu berkelahi, tu bertumbuk. Buli ni selalunya berlaku, kamu tumbuk dia, dia tak tumbuk kamu balik. Itu buli. Kamu kata kat dia, dia tak kata kat kamu balik. Itu pun buli juga. Okay tak? Jadi buli ni, kalau dapat kes kat kita buat laporan kepada pihak polis on the spot. Pihak polis akan main dan ambil contoh kembali. Tak ada kompromi. Jadi dengar betul tak? Sebab apa kita cerita ni? Sebab nanti kalau jadi, kamu tak boleh bagi alasan kata kamu tak tahu. Ini sudah pun dimaklumkan. Dan kenapa kita pilih majoriti tingkatan 1? Sebab kamu akan duduk di sekolah ni lama. Kenapa menengah rendah? Sebab kamu akan duduk lama lagi di sekolah ni. Dan kita harap tak ada kes buli yang berlaku di sekolah ni. Dan kepada mereka yang dibuli, kamu tahu, lepas saya cerita sekali lagi, oh rupanya aku ni kena buli, jadi kena buat laporan. Misal ada dua orang mangkuk ayun yang akan main di depan. Ada tu, tanda-tanda tu. Ni Tambi, belakang sekali. Pakai spek tu pun sama. Sembang sekali lagi, kamu main depan. Okay tak? Dengan doktor orang apa semua naik kan. Sumpah di PA pula. Okey, baik. Okey, jenis-jenis buli. Mana yang boleh dengar betul? Kadang-kadang kita tak tahu. Okey, yang pertama boleh dikategorikan, yang pertama lisan. Ejekkan. Apa ejek kawan apa? Hitam, gelap, jerawat, gemuk, kui. Semua jenis ejekan, semua jenis ejekan akan dikira sebagai buli. Hidung tak elok ke, kan? Gigi jongang ke, mata sempet ke. Sebab ejek ni kamu mempermainkan apa saja benda yang ada dekat oleh untuk ejek. Ingat ah? Kalau kena tangkap, kamu akan dicas sebagai buli. Okey, panggilan gelaran yang mengaitkan fitnah, mencarut, maki, hina, medik, bersedak dan lain-lain yang menyatakan lisan yang seumpamanya. Contoh panggilan dan gelaran. Zaman saya dulu, zaman lama saya dengar ada juga. Kalau kata pok saya, nama saya sekian-sekian, kita tak pergi nama kawan kita, okey, kita pergi nama pok dia. Kan? Main tongko ke, kan? Tuan Rebolori ke, kan? Bagi nama apa lagi? Kan? Macam-macam kamu nama lah kamu panggil. Ingat, kalau nama ni kawan kamu tak suka ataupun lebih baik jangan panggil. Sebab kalau dapat tangkap jadi kes, dia akan dikira sebagai buli. Tapi jangan sampai sadar kejam. Duduk hadap saya. Depan sadar. Okey, baik. Isyarat. Ni apa tak tahu. Isyarat. Tak payah cakap pun, tak payah buat pun. Ada dengan isyarat. Kamu buat saja. Isyarat ni contoh jadi lidah. Itu. Kan dikira sebagai buli. Kalau kawan kamu rasa tekan. Bahasa badan, jegil mata. Tengok orang, siapa dah tengok dalam kelas pun berlaku. Dia kacau member dia. Bila member dia nak lawan, dia tinggi mata. Macam tu. Walaupun gaya macam tu saja, kamu sudah dikira memberi ancaman kepada kawan kamu. Ingat saya beritahu ni sebab apa? Sebab sekecil-kecil benda ni dikira buli. Kalau dapat laporan dekat cikgu, kamu akan dikenakan tindakan seperti seorang pembuli. Walaupun kamu tak ada niat pun nak buli. Jadi hindari benda ni, jangan buat. Okey, isyarat lucah. Apa ya contoh isyarat lucah yang paling popular? Okey. Buat tu. Apa nak tunjuk dia tak? Kan?
Ni, apa tunjuk ni? Lepas tu yang ni. Ha. Ni semua benda isyarat-isyarat hujah yang kamu tak boleh tunjuk. Walaupun hanya jari saja. Jari saja. Okey, tapi kalau kamu tunjuk, ada orang yang dapat tangkap, kamu akan dikira sebagai melanggar peraturan sekolah. Kan buat teruk kan? Ni kan benda-benda yang sensitif. Walaupun tak apa-apa jari ya. Ni jari lebar. Jari kita lah. Tapi bila kita tunjuk semua orang faham benda ni adalah mencarut. Jadi tak boleh. Apa tunjuk? Pun dapat tangkap, kamu akan dikira sebagai bully. Okey. Ini contoh saya lupa nak bang. Okey, isyarat tu kalau contoh kawan kamu ni mata sepet. Kamu tak kata kena sepet, tapi kamu buat boleh. Kira juga sebagai kamu kata kat dia. Contoh, hidung dia kurang buat bunyi lah. Kan, telinga Jepang tarik bunyi lah. Apa dia boleh, dia duduk belah sana, kamu duduk ke sini, duduk lawan. Kan, jalan jadi buat kat situ. Okey ya, jangan. Okey ya. Jangan buat pasal. Okey, kalau kata ni, apa kena pergi balai polis? Kalau kita contohlah dapat tangkap pergi balai polis, polis tanya pasal apa ni hang mai sini? Saya cikgu kata saya buli. Hang buat apa? Saya buat sini. Kan? Nak masuk longkap pun rasa tak gangster. Orang tu gangster parut penuh tanya, adik yang masuk siapa? Saya buli kawan saya. Hang buat? Tak gangster langsung. Rugi. Jadi tak payah buat lah. Benda remeh-remeh tu. No? Rugi. Kalau kena watan nak cikgu Rosni pun nak serta kat member pun malu. Aku kena watan tu macam buli ni. Siapa? Aku abang korang tu buli. Tak gangster. Tak payah buat. Rugi. Okey, jenis buli. Ini lebih spesifik. Buli fizikal. Okey, silent clap. Buli fizikal. Ini terang-terang. Kamu tendang, tumpuk, penampak, apa saja sentuhan fizikal. Saya ulang. Kalau kamu buat kawan kamu tak balas balik, kamu buli. Kalau dia balas, itu bergaduh. Dia jangan buat dia lah. Aku tumbuk balik. Kamu dah tumbuk dia, tiba-tiba kamu paksa dia tumbuk kamu pula. Sebab kamu takut kamu dicas sebagai buli. Dan kalau kamu pun jadi mangsa, kata kalau mula-mula abang cakap ya, aku kata kat aku, jalan member koyak. Dia buh kamu. Jadi kalau kamu cerdik, pergi abang kat cikgu terus. Mampu pergi kat dia. Bila kamu abang kat cikgu, dia akan jadi kes buli. Tapi hang pun kena lah, hang kata kat dia. Okey, bila kita siasat. Okey, jangan ada takut. Buli bahasa. Gelar nama ketawa pun ni. Apa kadang-kadang tiba-tiba duk gelak. Member buat benda, kamu gelak kat dia. Mana ada kelas peralihan. Ingat betul. Kelas kamu ni antara kelas yang ada potensi untuk ditangkap sebagai buli. Kadang-kadang duk gelak kat member tak kawan. Jangan. Okey. Kemudian racism. Racism ni maksud apa? Kamu menyatakan unsur rasis. Sekolah kita, sekolah yang paling unik di daerah Baling. Sebab sekolah kita antara sekolah yang ada banyak bangsa. Kita ada Siam, kita ada Cina, kita ada India, kita ada Melayu. Dan komposisi kaum, maksud kata bilangan kaum tu, Melayu, India, Cina ni kaum yang besar di sekolah kita. Dan untuk maklumat kamu, dah lama sekolah kita tak ada isu perkauman. Jadi jangan kamu timbulkan isu perkauman. Contoh dia warna kulit, agama dan apa-apa sahaja budaya bangsa lain. Tak kisahlah, Melayu jangan kata kat India, India jangan kata kat Cina, Cina jangan kata kat Melayu dan seterusnya. Jangan kata kat siapa-siapa pun. Okey? Lihat. Kalau racism ni bukan setakat buli, kamu akan dicas dengan benda lain. Okey. Buli isyarat. Ni tunjuk bertumbuk. Tunjuk goyang punggung ni apa? Punggung. Goyang punggung. Member duduk lah buat. Okey, tak boleh. Kamu perempuan jangan buat benda-benda begini. Kamu akan dicas. Satu lagi pula, gangguan seksual. Tambah kalau lelaki buat kat perempuan buat kat lelaki.
Kau ingat, laki je. Kalau laki buat, oh gangguan seksual. Perempuan buat, tak ada gangguan. Salah. Okey, perempuan juga boleh mengganggu lelaki secara seksual. Jangan dan hati-hati. Ya. Okey, jeling mata. Ini perempuan selalu buat. Dalam kelih jeling mata. Teluk mata. Jeling siap. Ha. Sakit tak ada. Duduk macam lain. Weh, tua sangat dia. Duduk sini. Dia duduk tengah. Duduk sini. Duduk. Okey, baik. Pegang ugut. Ni. Ni selalu masa buli dia kena. Contoh, kamu dah kena buli, orang tu akan bagi laporan. Abang kata cikgu hang siap. Mampu aku. Ingat siapa saja yang mai lapor kes buli, cikgu akan cuba pastikan pembuli akan diambil tindakan serta-merta. Antara kes, kalau berlaku kes disiplin yang tak ada gantung-gantung adalah buli. Buli ni tak ada gantung, kalau ikut buang terus. Kalau kata kita sahih, dah memang dia bersalah, budak ni memang duk buli orang, kita akan tangkap, buat kes dan tidak ada pergantungan, terus buang. Dan kalau buang dia nak sekolah balik, tak ada sekolah tu lah, dia kena sekolah lain. Jadi kepada mereka yang dibuli, jangan takut, cuma janganlah kamu sikit-sikit main mengadu. Tu betul juga, tapi janganlah harap kawan kamu terus kena buang. Member kamu baru jelingnya, kamu harap dia kena buang sekolah, kesian lah dia. Tapi main lapor, jangan bagi muka. Sebab mungkin dia akan start dengan jeling, mungkin dia akan start dengan isyarat penumbuk. Tapi kalau kamu tak ambil tindakan, kamu akan dibuli satu masa nanti. Okay, buli ni saya akan cerita kenapa benda ni sangat-sangat mengganggu kehidupan. Okay, buli perhubungan. Ni selalu berlaku dekat ni pelajar perempuan pulau. Bukan kamu buat pulau lah, kamu memulaukan kawan kamu. Kamu ada 5 orang kawan, tiba-tiba kamu tu tak suka dekat kawan kamu yang seorang ni. Kamu pergi hasut kawan kamu yang lagi 3 orang, kita tak usah cakap dengan dia. Dalam grup WhatsApp pun kita buat tak tahu dia kat dia. Ini adalah memulaukan kawan kamu. Dan ini juga adalah satu tindakan buli. Okey, yang kedua fitnah. Fitnah ni, fitnah ada berempat kata belakang. Okay, sehingga boleh menyebabkan jatuh ayak muka kawan kamu di sekolah ni. Okay, untuk pada waktu saya banyak dapat kes yang macam tu dalam kalangan pelajar perempuan. Kamu buat cerita pasal orang lain sehingga menyebabkan satu sekolah, satu kelas, satu kumpulan percaya kepada kata-kata kamu, hingga menyebabkan kawan kamu yang dibuli itu tak main sekolah. Dia tanya pasal apa tak main? Sebab saya tak syok main sekolah. Tanya lagi pasal apa tak syok main sekolah? Rupanya dia berkelih dengan kawan dia. Dan bila berkelih, dia dipulau oleh kawan-kawan dia. Laki jarang berlaku, tapi ada juga. Bukan tak ada. Kalau ada, mai cerita kat saya. Okay, kita cuba selesaikan. Okay. Baik, jenis buli. Ini lebih spesifik, fizikal. Kamu tengok, pukul, tepuk, tendang, tolak, tarik. Ni pun buli. Tampak, cubit, pulai telinga, tindih, mengimpit. Ini kita panggil dah kaki. Dah kaki, luku, cekek, raba dan lain-lain. Raba ni gelak lah. Raba ni ingat perempuan dengan perempuan pun raba, lelaki dengan lelaki pun raba. Silent lah. Jangan ada buat malu-malu Lagi orang cerita lapik-lapik pun orang faham. Hak perempuan jangan duk raba tak ketahuan. Hak lelaki ni saya pesan. Hak pi tandas lelaki diorang-diorang tu buat apa? Orang lelaki mana pi tandas diorang? Tu pondan. Ya sungguh. Saya sejak zaman kecil belajar satu, tak pernah pi tandas kalangan lelaki. Teman, nak buat apa? Dua-dua ada benda yang sama. Okey, jangan. Lelaki tak usah buat apa dengan nak pi tandas, cikgu nak pi tandas. Bila saya kata, boleh pergi lah. Tiba-tiba, saya nak pergi kawan saya. Kira ke awak? Kalau perempuan tak apa lah. Takut orang colek ke. Orang lelaki dia buat nak colek. Tapi dah ni ada orang nak colek lelaki. Bahaya lah.
Okey, cuma saya perasan kes rabah ni banyak berlaku dalam kes lelaki. Lawak. Lawak. Rabah anu. Saya tak mahu lapik sebab takut tak faham. Saya kawan ni pergi rabah tolong kawan ni. Apa main-main kalau benda ni jadi kes, kamu dikira sebagai buli satu. Yang saya abang, kalau benda macam ni, kamu rabah kawan kamu pegang apa yang ada pada badan kawan kamu secara mengancam, melawak ke, kamu akan dicas sebagai dua benda. Yang pertama buli, yang kedua gangguan seksual. Gangguan seksual, okey, dua-dua lah, buli, gangguan seksual. Ini bukan langgar peraturan sekolah lah. Kamu langgar peraturan sivil, undang-undang negara. Kalau kata kita buat kes, kita buat laporan polis, kamu boleh didakwa di boleh jadi kes. Polis boleh ambil kamu akan tidak letak lah. Kamu akan disiasat. Ikut prosedur. So jangan buat melawak ada hak dia. Jangan melawak lebih-lebih. Lagi saya duduk punya rabah ni. Kan kita selalu buat kan? Picit tek kawan ni. Jangan buat. Jangan buat kan? Okey. Bully mental. Lebih kepada ejek-mengejek. Misalnya nama pelajar atau nama bapak. Ini saya bak link. Agak luar biasa. Nama bapak dia smart kan? Kamu nak bagi smart. Jangan. Kalau kata kamu pakai, kawan kamu terasa dia tak masuk sekolah disebabkan kamu akan ditanggungjawabkan sebagai itu. Boleh. Okey, sebab hak jenis panggil nama ni, gelaran-gelaran ni, hak ni tak berapa ada sangat dalam berita. Jangan masuk berita. Masuk berita selalu hak kena pukul, ambil kerusi, empuk atas kepala, tentang terajang, kena lekong ramai-ramai. Tapi hak ejek nama, kan? Hak ejek kata gemuk, badak ayak, badak sumbu, gajah. Kan anak tu kadang-kadang gigi dia jongang, panggil tupai, panggil arnab. Kan? Saya dulu orang panggil, saya kena abang lah. Saya dulu mangsa buli ke. Ni saya tahu saya dulu duduk asrama tingkatan 1 sampai saya masuk universiti. Tingkatan 1 dulu saya duduk sekolah pandai. Sekolah saya ni kategori pandai cerdik. Budak cerdik lagi banyak kan. Saya biasa kena tingkatan 1 dulu kalau saya duduk asrama, senior saya tingkatan 5 semak ada masuk ayam saya tak betul. Dia akan masuk dorm kami. Dia akan kerak kami mangkit pukul 2 pagi. 2 pagi semua pelajar tingkatan 1 kena mangkit berdiri depan katil masing-masing. Dan apa yang dia akan buat? Dia akan buat macam-macam aktiviti dengan kami. Kadang-kadang dia cerita kami kena dengar. Dia bukan buat dengan pun. Dia cerita tapi kami kena dengar. Gila. Dan kami akan diberikan bagi duduk balik pukul 2 mangkit, boleh duduk balik pukul 4, 4.30 boleh nak. Kalau kata kami ada buat salah hari tu, kena terajang, kena sepok lah. Saya besok kena tendang dekat ni, Ulu Hati ni. Dia bangkit bagi ramai-ramai tingkatan 1 dia buat salah, dia kata watak tengah dorm ni. Dorm ni macam ni lah. Tengah sebelah dia ada katil, tengah dia ada lorong. Kami kena beratok, pegang bantai tak atas dada. Watak apa-apa jadi macam train tu. Jadi dia akan tendang. Dia bukan tendang kamu, dia tendang dekat bantai tu. Dia tendang guna apa? Guna tumit belakang. Dan dia akan target Ulu Hati. Dan saya biasa lah, balik teruk saya kena seret kat dorm tu. Banyak ni kena nak cerita. Sebab tu saya sangat memahami mangsa buli. Sebab siapa jadi mangsa buli, kehidupan kamu tak seronok. Kamu akan berada dalam keadaan yang sangat menakutkan. Dan orang yang membuli, kamu rasa kamu kemah, kamu hebat. Tapi kamu telah menganiaya orang lain. Daripada kami dulu asal tingkatan 1 asrama sekolah tersebut, ada lebih kurang dalam 30 orang mendaftar. Akhirnya yang mampu tahan sampai habis tingkatan 1 hanya 13 orang saja. Tu pun 13 orang ni kebanyakan semua orang susah. Rumah dia pun jauh, ada duduk pedang. Ada yang pok dia gaji dekat 300-400 je. Kena main sekolah sebab dia asrama dapat makanan penuh. Sehari bayar RM1 boleh makan 6 kali. Tahan jugalah. Kami kena buli lebih kurang dalam 6 bulan sebelum tindakan senior saya tu diketahui oleh warden. Kan? Kami punya loka dalam bilik loka besi. Panjang-panjang habis ke beg. Kena tendang sampai bersandak di loka. Macam-macam. Setiap malam sebelum tak mau lena, takut nak tidur.
Sebab tahu kedua dia akan masuk dan gerak kau memang tidur. Sampai tahap macam tu. Ni mental dia tak betul Di sekolah belajar pun tak betul Sembang pun tak berang. Balik rumah pun tak betul dia. Itulah macam mana kesan mangsa bully. Alhamdulillah jadi orang kalau sayang. Okey, yang kau jangan buat. Bully ni sangat-sangat best. Terutama kepada mereka yang dibuli. Okey. Alright. Faktor yang dikenal pasti menyebabkan salah laku bully. Kalau benda ni ada dalam keluarga kamu dan kamu pun dah pernah bully orang, kamu kena perbetul balik. Dan kalau benda ni ada tapi kamu masih tak bully orang lagi, bagus. Pastikan kamu tak bully orang sampai bila-bila. Okey ya? Okey, yang pertama, dalam faktor keluarga, kurang didikan dan penghayatan agama. Ini sudah semestinya. Kurang perhatian dan kasih sayang. Okey, dan kebanyakan pembuli adalah mereka yang pernah dibuli. Saya dulu asrama, bila saya masuk tingkatan 2, saya kena mengaku lah, saya pernah buli sekali. Saya pernah juga sekali. Tubui ramai-ramai. Lepas tu saya menyesal. Lepas pada tindakan yang saya buat tu, saya dah tak buli siapa-siapa dah sampai saya tingkatan 5. Tapi saya pernah buli sekali. Sebab apa? Saya dulu mangsa buli. Bila saya naik tingkatan 2, saya ada power waktu tu. Tingkatan 1 kena panggil saya abang. Waktu tu duduk asrama. Jadi saya telah buli seorang pelajar tingkatan 1. Dan saya sangat menyesal terhadap tindakan saya. Lepas tu saya tak buli dah siapa-siapa pun. Ya? Sebab apa? Saya kata kebanyakan pembuli adalah mereka yang pernah dibuli. Bila dia pergi satu tempat, yang mana waktu tu tempat tu dia paling power. Dulu waktu dia kena buli, dia paling lekeh dalam kelas tu. Tapi bila dia masuk, mungkin kadang-kadang tingkatan 1 dia badan kecil. Bila dia naik tingkatan 2, tingkatan 3 dia mula membesar. Jadi badan dia dah start besar. Dan dia rasa dia ada power, orang takut kat dia. Dan dia akan start buli. Jadi hati-hati lah. Pada mereka yang dibuli, kamu kena hati-hati. Pada mereka yang membuli pun, kalau boleh tolong berhenti. Okey, baik. Pengaruh media, rancangan bercorak keganasan. Ini tak ada lah. Zaman saya besar kamu dulu, rancangan paling popular di kedai mamak dan di mana-mana adalah WWE. Waktu tu semua nak jadi Triple H, semua nak jadi Stone Cold, semua nak jadi The Rock. Tempat yang paling best kat mana? Kalau saya duduk asrama, kat asrama lah. Dekat mana-mana hujung minggu tak ada kerja, nampak tilam penuh tengah dor. Selalu yang kena pukul siapa? Junior lah. Yang senior dia akan jadi watak hero lah. Yang junior tu akan jadi watak benar sampai kepala guru macam-macam lah benar kan. Walaupun main-main tapi tak bagus. Okey. Cuma untuk learning tak ada, WWE tak ada, tapi ada banyak anime yang kadang-kadang tak sesuai untuk kamu. Kalau cakap One Piece tu gagah je kan, Naruto kan apa lagi. Lah ni banyak anime yang lebih dewasa. Kadang-kadang tak sesuai dengan nama saja anime, tapi jalan cerita dia tu sangat-sangat tak sesuai dengan budak-budak. Saya tak mau abang judul, saya ingin pergi tengok lah. Jangan tiru lah walaupun anime. Yang pelik-pelik lah. Okay. Kemudian internet, media cerita. Internet ni lah ni benda yang kamu kena betul-betul tengok adalah dekat TikTok. Cuma ada ni TikTok banyak joget-joget, gagal je lah kan? Tapi kena hati-hati, jangan tiru benda yang bukan-bukan. Okay, komik, majalah, artikel buat, kita tak baca lah. Bahan bacaan porno, permainan video, ya ni, permainan video. Okay, permainan video, kita tak main video game tubuk-tubuk, tak ada. Tapi, kajian menunjukkan bila kita start main game dan game tu kita main dalam keadaan kita nak menang sangat-sangat, kamu perasan tak? Kamu start jadi orang yang tak sabar. Kamu jadi agresif. Bila kalah kamu marah, teammate kamu buat silap, kamu akan wah. Babi boleh sebut tak? Babi boleh sebut tak? Tak boleh. Boleh kan? Kamu kata babi bodoh, aku ayun. Ingat lah, walaupun dalam permainan game, kalau kamu cakap perkataan-perkataan yang saya sebut tadi, babi, bodoh, mangkuk ayun, semua perkataan ni boleh jadi bully kepada kawan kamu walaupun dia satu tim. Jadi jaga-jaga. Jaga-jaga. Baik, seterusnya faktor persekitaran
Ni betul. Kadang-kadang orang yang bully orang lain, dia nak tunjuk kata dia lebih kuat. Mahu pengiktirafan daripada orang lain. Dia nak orang iktiraf dia. Mana ni? Tindakan ni kita panggil satu perkataan nama dia Bakarius. Bakarius. Apa maksud perkataan Bakarius ni? Bakarius ni adalah satu perasaan yang mana bila kamu buat, kamu nak rasa kemas. Contoh dia, kamu isap rokok. Bila kamu isap rokok, pernah terpijak tak? Pasal apa kalau isap rokok? Mesti nak kena isap rokok di sekolah. Dan kadang-kadang pasal tak? Orang yang isap rokok dalam tandas sekolah kita yang kat bawah tangga tu, dia mesti isap rokok nak bagi orang tahu. Sebab apa? Sebab dia nak tunjuk kata dia kemas. Ni motor-motor. Abang-abang kamu yang naik motor, kamu yang naik motor, pupuk baik. Ingat tu, pernah tak kamu start motor, tulis slow-slow? Baik kamu pasang lampu wing abang kan, start motor. Tak pernah. Semua orang pasang baik kuat, dia start motor. Sebab apa? Dan selalu dia akan rem waktu mana? Time orang ramai. Dan saya selalu ambil contoh ni. Pernah tak tengok orang wheelie motor semua-semua? Dia wheelie motor tak nak sampah pun tengok dia. Dia wheelie ni 10 tiang. Betul dia syok. Tak ada kan? Selalu wheelie tak mana? Dia akan wheelie waktu orang ramai. Contoh dia dekat mana? Yang dia paling suka sekali, traffic light. Start traffic light tu tukar. Wheelie. Betul? Betul tak? Betul berang jatuh. Semua tindakan yang mereka buat ni, semua buat untuk tunjuk dekat orang lain. Tak kisahlah apa-apa pun nak kumpul orang ke, nak tampak ke, kebanyakan akan buat depan orang. Sebab apa? Sebab ni, tu dia nak dapat pengiktirafan daripada kawan-kawan. Wih, hang terror, hang berani isap rokok kat sekolah hang. Hang hebat tu. Hang isap rokok cikgu tak tahu. Dia hang isap. Ui, hebat tu. Hang suruh dalam sepeda. Kan? Dia bawa tu, dia isap-isap buat dalam sepeda. Orang keluar isap, member kena main sikit. Kan? Buat tak mana? Kan apa selalu buat dalam sepeda, apa buat dalam stokin. Dia balik-balik dia apa kalau cikgu main siap ni, bubur tepi ni. Cikgu tahu. Cikgu membuat tu. Cuma malah nak cek, tak gamak nak cek. Tahu dah sepeda tu tak basuh nak mana dah. Kan kalau kantui cikgu nak pegang. Geli lah. Kan? Sebab apa kena isap ni? Tu ya. Jadi saya ulang. Perasaan yang sama kamu boleh dapat juga, tapi dengan cara yang lebih okey. Contoh, wakil sekolah menang. Zaman saya dulu, saya Pak Dota, saya cuba isap rokok pada umur saya 9 tahun. 9 tahun, pada satu malam saya keluar dengan kawan-kawan saya, pergi dekat satu rumah kosong. Kawan-kawan saya ni masuk rokok. Saya je waktu tu tak isap rokok ni. Saya kira duk. Rambut sikat tepi, kan, seluar sampai atas pesat. Tapi saya cuba menjadi gangster waktu tu. Saya join mereka malam tu, mereka tengah isap rokok. Ambil akok punya orang kan, ada ambil dekat rumah jalan, dapat setengah pisang. Saya kata, weh, mana nak try sikit. Waktu tu kami isap rokok dan hill. Rokok dan hill murah tu. Saya isap dan saya habak. Dan tolong mengaku siapa yang isap rokok. First time isap rokok, rokok tu pahit, rasa panas dan kamu akan batuk. Maksud kata mudah kesimpulan dia, rokok tu tak sedap. Untuk pertama kali kamu isap. Pasal apa kamu isap? Tanya dia lagi balik. Pasal apa kamu isap? Sebab kamu nak nampak kemas. Betul tak? Kamu nak nampak kemas depan kawan-kawan kamu. Aku isap rokok. Hang tak berani. Hang lembek. Aku isap rokok. Tapi aku pergi tandas 2 orang. Okay? Perempuan pun sama. Dulu zaman saya kalau perempuan isap rokok ni jahat. Paling jahat. Habis jahat lah. Tak ada minta lah. Tapi lah ni, di sekolah Kuala Keting, kita dah dapat kes belajar tingkatan 1. Bukan tahun ni lah, tahun sebelum ni. Bukan di sekolah kita, maafkan saya. Di Kuala Keting, negara Afrika. Kita tangkap pelajar perempuan isap vape. Tak boleh habaq orang lelaki, orang perempuan pun sama. Orang perempuan janganlah isap rokok. Orang perempuan kalau keluar asap kat mulut tu, Allah, nampak bodoh. Kalau ni, dulu ada kan hak tiktokers, hak duk nyanyi kan. Saya ikut, TikTok kan. Apa dia orang perempuan lah?
Kalau apa tengok TikTok apa tahu lah. Dia duk gantung dia punya vape dekat leher dia tu sambil duk nyanyi. Orang perempuan dah ni zaman now. Yang mana konon-konon nak buat style. Kan yang keluar pakai seluar traffic light tu. Kan seluar kita ada lain traffic light tu. Kan kamu rasa kamu tu hebat bila kamu boleh bawa ni kata apa kita pakai ni misalnya. Buat tengok orang perempuan ni ada kan? Ada. Jadi kalau keluar tu boleh pegang pot tu bangga. Pegang pot. Naik motor pegang pot isap. Perempuan. Tuduh nak mampus. Kalau boleh tok kamu dengan sebelah gorila, saya beli gorila. Gorila tak isap rokok, kamu isap rokok. Tuduh. Perempuan isap rokok lagi tuduh. Laki isap rokok pun dah tak boleh elok lah. Tuduh kamu lah. Tak isap rokok lah. Rokok jangan isap, label jangan isap lah. Contoh, panjang pula saya kahwin. Okey kan, yang pertama mereka bully sebab tak penintarafan. Berada dalam komuniti yang tak prihatin. Kawan sekeliling, kamu tengok member kamu kena bully, kamu buat tak tahu kan? Jadi disebabkan itulah pembuli ni makin melampau. Kalau kawan tengok kawan kamu kena bully, kamu kena pertahankan orang yang bully. Ingatlah orang yang kena bully ni dia tak boleh lawan balik, iset dia. Okey. Baik. Okey dah. Macam tu lah untuk penyangat. Okey, sekolah kurang pengawasan. Ni mungkin cikgu tak boleh nak tengok lah setiap masa. Pengawas kena ambil peranan. Kalau pengawas tak ada bantu, ketua kelas kena main peranan. Ketua kelas tak ada bantu, penolong ketua kelas. Penolong ketua kelas tak main bantu, yang lain-lain. Okey. Kawalan murid yang lemah, kurang intervensi lah, tak payahlah hak ni. Okey. Hak ni kepada mereka yang dibuli. Sebab apa kena bully? Yang pertama, faktor akan sebaya. Okey ya. Individu yang membuli ini mungkin ingin memperlihatkan rasa tak puas hati mereka. Kadang-kadang kamu tak puas hati kat rumah, mak kamu cengeng, mak kamu tak bully kat kamu. Kamu mai sekolah, kamu cuba tunjuk dan luahkan kekecewaan kamu dekat orang lain. Kalau boleh janganlah, kamu ada kaunselor 2 orang dekat SMK Kuala. Saya seorang, Cikgu Saraswati seorang. Kalau kamu ada masalah yang perlu kamu cerita, mai cerita kat saya. Jangan buat orang. Okey. Mereka pernah menjadi masa bullying. Kita cerita dari gangguan personaliti seperti antisosial. Individu yang gagal mengendalikan emosi. Okey. Gangguan personaliti ni seperti antisosial. Okey. Hak ni kita bagi tak apa nak betul. Dia rasa dia buat orang tu tak salah. Ni kita ada ciri-ciri psikopat sikit lah. Kalau kamu tengok kawan kamu dia boleh ambil anak kucing, dia balik kat pokok, lepas tu dia gelap, tu main abang ada. Kita kena bantu dia. Ada memang ada. Dia suka tengok orang sakit. Dia suka tengok orang sakit. Kalau orang sakit, orang sedih, orang marah, dia rasa seronok, dia rasa puas. Okey? Kalau ada kawan kamu macam tu ataupun kamu macam tu, mai cerita kat saya. Di SMK kalau kita saya pernah jumpa seorang. Dia pernah mai cerita kat saya, waktu tu dia pegang satu nama orang lelaki. Dia kata, cikgu, saya kalau saya boleh buat mak saya marah, saya seronok. Saya seronok tengok mak saya teriak. Saya pernah, dia kata, tangkap anak kucing, saya naik bangunan 2 tingkat, saya lepas ke bawah. Dan saya seronok tengok dia jatuh dan teriak. Itu cepit-cepit. Itu satu seorang yang unik lah. Malangnya saya dah nak jumpa dia, tak dapat dipesan. Dia tak jumpa saya lah. Dan dia pun dah habis sekolah. Dan saya harap dia dah kira lah, ataupun dapat bantuan. Tapi ada orang, kalau kamu pun ada ciri-ciri tu, mari jumpa saya. Macam mana rasa tu cikgu? Contoh, ada tak setengah orang yang bila dia jalan kat bangunan tinggi, dia rasa nak terjun? Ada kan? Perasaan dia kadang-kadang macam tu lah. Kamu tak pernah buat, tapi rasa teringin nak tengok. Macam terjun bangunan tu, kamu tak pernah terjun pun. Tahu terjun tu sakit, tapi ada rasa nak terjun. Kalau kamu ada rasa, contoh nak buat orang ada rasa tu pun, main jumpa saya. Kita cuba tengok serius tak, tak serius. Ya? Okey, individu yang gagal mengendalikan emosi dengan baik. Okey. Hyperaktif, ini pendidikan khas, tengok kamu kena jaga-jaga. Seronok-seronok sangat, kadang-kadang kita terlampau seronok, kita terbuat kawan kita. Seronok-seronok sangat, kadang-kadang kita lupa diri, kita kata dekat orang lain. Ni, kita ambil perhatian. Jangan terlampau seronok. Dan kalau dah tercakap, kena kata maaf. Okey, baik.
tempat yang berlaku gejala buli dalam kelas. Okey, perjalanan dari sekolah ke rumah. Kalau kita perjalanan daripada blok belakang main ke depan. Sambil jalan ke kedai kawan kamu. Duduk di tempat beribadah, kemudian tu balik kat kawan kamu. Tu semua tempat-tempat dia. Kantin sekolah, padang, koridor, tandas, perpustakaan. Ya, semua saya pihak. Okey, kesan buli. Kalau kamu buli orang, ni kesan dia. Apabila kamu besar nanti, kemudian kamu akan jadi seorang penjenayah. Okey, bertindak agresif. Okey, saya cerita dulu ada seorang senior saya. Saya tingkatan 1, dia tingkatan 2. Saya dalam waktu saya sekolah, dia adalah orang yang saya boleh melibat sekali dalam dunia. Sebab dia membuli saya nombor 1. Dia akan aim saya. Saya jalan dia, kalau saya selisih dengan dia, tak bagi salam. Ataupun bagi salam dalam keadaan tak senyum. Malam tu pukul 11, saya kena duduk depan katil dan saya akan paling tidak lah dia kena ingat. Dan saya hari-hari kena basuh baju dia. Hari-hari saya kena ambil makanan dekat dia. Sampai dalam doa saya semayang dulu lah, saya tak selit tu. Habis semayang saya kat doa, ya Allah, Hang bagilah, saya sebut nama masalah kan, Hang bagilah budak ni nama simpulan ni tak berjaya dunia akhirat. Doa saya, hari-hari saya doa ni dekat dia. Dan abang sini yang saya tak suka ni, muka dia ni kalau kamu tengok tak ada cahaya langsung, gelap. Nampak muka jahat lah, muka penjahat tu. Dan saya tak tahu lah dia jadi apa kat dia. Tapi yang saya tahu, siapa yang tak biasa buli orang, kamu akan jadi agresif. Dan bila esok kamu kahwin ke, kamu jadi orang tua, kamu akan ada tendensi untuk buat orang yang di bawah jagaan kamu, bini kamu, anak-anak kamu. Perempuan pun sama. Perempuan banyak kes kali isteri pukul lelaki. Jangan buat baik. Banyak kes rumah tangga sekarang, bini yang agresif. Bini tumbuk lutut lelaki dia. Ada kes tu berlaku bukan di luar negara, di Malaysia pun berlaku lah. Jadi jangan kamu buli. Start pada sekarang. Silent lah. Ini kesan buli kepada orang yang kena buli. Mereka akan balas dendam kepada orang lain. Ini saya boleh akui, betul, saya bisa buat sekali. Tujuannya untuk mengembalikan harga diri yang hilang. Mereka akan mengalami kecederaan yang kecederaan ni macam saya pernah belakang saya ni darah, bukan kena ni sebab dah tendang terseret. Saya bisa kena buli sampai saya tak boleh bernafas beberapa ketika. Saya bisa tengok orang kena buli, kena pukul dan pingsan beberapa minit. Hidup dia dah pukul jadi kes. Jadi jaga-jaga. Itu fizikal lah. Kesan dalaman. Tu gerak siapa dia. Buat apa ni? Mai. Bang. Mai. Mai. Cepat. Mai. Baiklah. Saya panggil. Saya pergi sakit dapat malu dapat. Lebih baik mai. Saya panggil mai. Saya panggil mai. Bukan saya suruh mai. Cepat. Mai. Saya kira sampai 10. Saya pergi sakit. Pergi beli ayat atau semua. Nampak tu ya. Takut tak? Itu contoh dia, buli. Sebab dia tak buat dia. Itu contoh buli. Nampak tak? Kita bagi orang takut. Tu kalau saya sungguh-sungguh, dia takut tak? Tengok. Baik. Kesan dalaman, hilang keyakinan diri. Tak yakin. Tak yakin kepada diri. Saya dulu, yang antara yang saya masih ingat, waktu saya tingkatan 2, antara kepakaran saya adalah beri nama dekat junior. Saya ada seorang junior yang saya bagi nama kat dia. Dan saya bisa tanya dia, minta maaf dah banyak. Bila dah tua dah besar, import dia balik, main pusat. Saya buat, minta maaf, aku bagi nama kat. Dia dah tak apa. Dan dia pun suka nama tu. Dia ni
Waktu mai masuk tingkatan 1, badan dia besar lah, kecil-kecil. Tapi kulit dia gelap. Kecil, gelap. Waktu zaman tu ada satu cerita Jepun, nama dia Ju-on. Ju-on ni budak kecil kan. Saya dalam ramai-ramai tu nama dia saya bagi. Budak ni kita panggil dia Ju-on. Dari dekatlah nama dia Ju-on sampai tingkatan 5. Tapi kawan saya dapat nama yang paling dahsyat lah. Kawan saya dapat nama Palat. Ada seorang nama kawan saya, muka handsome gila. Handsome, kegilaan wanita-wanita. Tapi dekat asrama orang panggil dia Palat. Dan dia nak suka orang benda tu. Dan bila dia dah besar, dia tukar nama dia Palat, dia jadi boy. Contoh. Jangan. Sebab bila kamu bagi nama kat orang, boleh hilang keyakinan diri. Saya tak mahu lah nama sahabat saya, jadi apa ejek dia pula. Tapi saya pun tak ada nama saya. Dalam telinga siapa, panggil siapa. Dalam mata sepek, panggil ya. Jangan masalah. Itu asrama. Jangan buat. Biar diri diperlakukan apa saja, sanggup lakukan sesuatu demi membahagiakan orang lain. Silent clap. Bila kamu kena bully, kamu akan buat apa saja yang orang bully itu suruh. Contoh saya dulu sampai tahap basuh baju dia yang dah busuk, saya kena basuh. Bukan setakat basuh, kena bagi clean, dah clean, kena setrika pula. Sebab pembuli ni akan minta dilayan macam raja. Masa saya duduk asrama lah. Saya akan buat apa saja sebab saya takut kena pukul waktu tu. Tingkatan 1, kecil, takut. Apa saja yang abang saya suruh saya akan buat. Sampai tahap dulu ada yang buka jabu-jabu, sampai tahap kena libat benar. Ada. Benda ni berlaku siapa? Jangan bertandah orang. Bahaya. Dia akan timbulkan rasa tarikan tu. Macam komen lah. Zaman law ni, gay dan lesbian ni biasa. Gay dan lesbian ni yang belakang, lesbian jaga-jaga. Setakat lah di Kuala Ketit tak ada kes lagi. Tapi sekolah harian dari dah banyak kes lesbian ada. Jadi jaga-jaga, hati-hati. Lagi setakat lah tak ada kes tu di sekolah menengah harian. Sekolah asrama banyak. Jaga-jaga. Hari pada perempuan mangsa bully sampai tahap mereka tak tahu nak cerita kat siapa, mereka akan cederakan diri sendiri. Kalau dulu beberapa bulan yang lepas di SMK Kuala Ketit, dalam kalangan pelajar perempuan tingkatan 1, pelajar lelaki gua ada tapi tak banyak, terkenal dengan tindakan bangkut. Bangkut kan, kamu ambil sharpener dah, kamu akan toreh tangan kamu. Ada setengah tu ikut trend, ada setengah disebabkan stres. Dan saya biasa dapat kes yang genuine, kes yang tulen di SMK Kuala Ketit. Budak tu dah habis dah beberapa tahun lepas. Dia main center kat saya, dia tunjuk apa yang dia buat kat tangannya. Banyak. Dia kata saya stres tu. Dan dengan buat benda ni saja, saya rasa saya boleh lega. Dan tindakan tu sangat sihat lah. Dan saya boleh bantu setakat mana saya mampu. Boleh lah? So kalau boleh jangan buat. Kalau kamu nampak, tolong abang kat saya. Kita takut kawan kamu tu berada dalam keadaan yang tertekan. Nak habis ni Aisyah, nak habis sikit. Hanif. Tidur harapan ini. Risau, buruk. Kalau kamu tengok kawan kamu dalam kelas, nampak dia ni macam senyap dah. Tak mau sembang dengan orang, duduk sorang-sorang. Sedangkan duduk dalam kelas tingkatan 1 tu hampir 1 tahun dah. Tapi dia tak ada kawan, dengan siapa pun dia tak mau kawan. Kamu yang lelek, tolonglah kawan dengan dia. Itu yang pertama. Dan kadang-kadang dia tak mau juga, tolong abang kat saya. Kita takut dia ada apa-apa benda yang perlu dibantu. Kadang-kadang orang yang duduk sorang-sorang ni memang suka duduk sorang-sorang. Ada. Dia memang tak suka cakap dengan orang. Ada. Tapi kita panggil orang introvert. Orang introvert ni, dalam hidup dia akan ada kawan kurang pada 5. Kawan yang dia percaya. Dan dia hanya boleh bercakap sehari tu dengan orang lain tak banyak, mungkin 100 patah perkataan lah. Lepas tu balik rumah dia dah cukup lah. Ada setengah orang yang lain macam mana Adam orang extrovert yang sangat bagus. Dia orang yang sangat ramah. Adam kalau tak cakap dengan orang sehari, gila saya rasa. Sebab dia orang yang suka bercakap. Dia memang macam tu. Sebab kita ada orang yang pelbagai kan, orang yang hancur, orang yang biasa-biasa saja. Baik, sosial kurang disukai, semakin tidak disukai, rasa tak selamat, tak hadir ni.
Okay, kadang-kadang masa buli dia sampai tahap tak mau main sekolah. Kalau ada, habaq kat saya. Okay, tak sepatutnya berlaku lah. Okay, silent clap. Silent clap. Okay, siapakah yang sering membuli dan dibuli? Yang dibuli kalau kat Malaysia, pelajar-pelajar menengah rendah. Alik, siapa? Pelajar-pelajar menengah rendah selalunya berpotensi menjadi mangsa buli. Kadang-kadang rakan sebaya, kadang-kadang orang yang lebih atas. Ya, baik. Badan kecil, selalunya mangsa buli di badan kecil. Pelajar yang kerap dipuji, ini bukti tak? Benar. Tadi kan saya kata, saya pernah buli seorang pelajar lelaki dengan okay, pelajar lelaki tingkatan 1 yang saya buli dia agak pada tingkatan kecil. Okay, pelajar tingkatan 1 yang saya buli, waktu tu tingkatan 1 baru masuk, saya dah tingkatan 2. Tingkatan 1 lebih kurang 20 orang. Pelajar yang saya dan kawan-kawan saya buli ni adalah pelajar yang paling besar dalam kalangan kawan-kawannya. Sebab waktu tu saya tingkatan 2. Saya sedang cuba menunjukkan kuasa saya. Jadi saya rasa dia tu memberi ancaman sebab badan dia besar, badan dia tak buat apa pun. Dia tak buat apa pun. Jadi saya telah ambil tindakan untuk buli dia. Itu contoh. Tak semestinya badan kecil kan? Sebab apa saya pukul dia? Sebab dia tu ada tendensi untuk mengancam saya. Sama macam pelajar yang sering dipuji oleh cikgu. Dalam kelas tu dia ni ya cikgu kena puji. Kebanyakan orang yang macam ni, orang tak suka dia. Contoh dia pelajar yang suka tanya soalan. Ya, pelajar yang suka tanya soalan, pelajar yang baik dengan cikgu. Okay, kepada pelajar yang macam ni, jangan pernah berubah untuk orang lain. Kalau itu adalah diri kamu, teruskan. Biarkan orang nak kata apa kat kamu. Sebab kamu tak bermasalah, orang lain yang bermasalah. Kepada pelajar-pelajar yang lain, tak payah untuk jadi iri hati. Kepada kawan kita yang sering kena puji. Okay, dia tak minta untuk kena puji. Satu lagi, pelajar yang sering mendapat ancaman buli adalah pengawan. Banyak pengawan. Sebab apa pakai baju biru? Dan budak-budak ni beranggapan macam kamu ni orang yang cikgu suka. Dan kadang-kadang pengawan yang menjalankan tugas dengan betul, orang tak suka kawan dengan kamu. Tapi jangan takut, jangan bimbang, kamu buat macam betul. Kawan yang sebenar akan tetap. Ya? Okey, pelajar baru. Okey, pelajar baru di sekolah. Tapi ni saya nampak ha. Okey, saya clap. Budaya SMP Kuala Putih setakat yang saya nampak, kebanyakan pelajar baru tak ada masalah sesuaikan diri di sekolah kita. Contoh ni bagus-bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Selalunya pelajar baru ni dalam masa kurang sebulan akan dapat kawan. Kepada pelajar yang masih beranggapan diri dia baru, jangan takut untuk berkawan dengan orang lain. Dan kepada pelajar-pelajar yang lain, kalau nampak kawan kamu baru masuk, tolong tanya-tanya dia. Kawan dia, ajak dia PKT, ajak dia duduk sekali dengan kamu. Okey ya? Okey. Okey, habis tips elak buli ni, kita lihat insya-Allah. Okey. Tips elak buli yang pertama, pelajari asas pertahankan diri. Jika kita ada asas pertahanan diri, contoh silat, taekwondo, silampang, apa-apa saja yang kamu rasa boleh guna untuk protek diri, paling tidak mempertahankan diri. Kalau ada orang tumbuk kamu, dia nak tumbuk kali kedua, janganlah tadah muka. Kan dia tumbuk dah sedap, dia nak tumbuk sedap lagi tadah muka, janganlah. Paling tidak ada buah untuk elok orang, buah kunci kan, buatlah guna. Paling tidak buah yang paling bagus, dia tumbuk kamu, dia nak tumbuk kali kedua, buka buah ni, lari. Lari dari laju, jumpa cikgu Jalil, jumpa cikgu Abang, habaq kat cikgu Jalil. Itu langkah mempertahankan diri yang paling bagus sekali. Biar cikgu Jalil ingat dia pula. Tak? Lihat. Okey, gunakan kaedah yang berlainan sekiranya si pembuli berada berdekatan. Maknanya kalau contoh kawan kamu tu selalu pembuli kamu, elokkan dia. Dia pergi satu, kamu pergi yang lain. Okey. Abaikan si buli. Praktikkan cara untuk abaikan perkataan yang menyakitkan. Contoh contoh. Okey, ni saya bagi tips.
Kadang-kadang member kita kata kat kita terasa okey. Okey, kamu cuba bagi respon kat saya. Kalau saya kata, "Oi, bodoh." Satu. "Oi, stupid." Mana satu yang lagi sakit hati? Bodoh. Sebab apa bodoh sakit hati? Sebab bodoh tu kita faham. Stupid tu faham je, tapi tak apa sakit hati kan? Betul tak? Sebenarnya kita yang pilih perkataan yang kita nak dengar. Kalau orang kata kita bodoh kan tak bodoh? Betul tak? Okay, saya lihat dia. Katalah kawan kamu nak beli. Weh, hanya answer kan? Memang answer. Ini contoh lah. Orang nak beli nasi hati, kita tak sakit hati. Weh, orang hitam. Okey, mampu hitam. Tak, kamu nak bodoh. Memang kok kamu hitam. Betul tak? Weh, hang gemuk. Weh, betul yang aku gemuk. Weh, hanya answer lah. Betul, answer. Itu tak answer lah. Tanya dulu. Okay, sebab pembuli ni kadang-kadang dia nak bagi kita sakit hati. Yang penting kita yang tentukan. Kalau kita sakit hati, dia menang. Tapi kalau dia nak bagi kita sakit hati, dia tengok kita bila dia minta tu. Ya, dia nak bagi kita sakit hati. Contoh yang perempuan, kan? Hanya segok lah. Contoh, kata begitu kat dia. Ataupun contoh dia kata, weh, hanya segok lah. Masih. Atau kalau main bola apa kan? Weh, hanya hati dia lah, ada juga. Kan? Ya? Okey. Kemudian yang paling bagus, buat tak dengar apa yang konflik. Kadang-kadang dia nak kata kamu dia kata tujuh kan. Mok. Kamu buat tak tahu aja macam dia tak tahu. Kan? Buat tak tahu saja. Lama-lama dia curi. Okey, beranikan diri. Okey, hari kamu kena berani. Okey, hari yang kena tak stop. Bila kadang-kadang pembuli ni, orang yang kadang-kadang dia kata kat kita ni, dia bukan berani di mana pun. Dia berani bila ramai. Bila ramai dia berani. Jadi, kalau kamu kena buli, kamu pergi abang ada. Weh, aku tak stop. Mata puas hati aku tak nak. Abang main. Balik. Buat sikit. Berlakon. Okay, silent lah. Okay, rezeki. Tahan. Okay, tahan bawah. Okay, ya. Kalau boleh, waktu orang kata kamu orang buat kamu, jangan tunjuk kata kamu koyak. Walaupun kamu koyak. Katalah orang kata aku pergi jongangan. Macam saya dulu, saya kuih kering. Saya kuih sejak daripada zaman Al-Ghazali ni. Zaman Terdadok ni. Memang saya kuih dan dulu saya tak suka pada saya kuih. Baju sekolah saya sejak tingkatan 1 tak pernah pakai dengan pendek sampai tingkatan 5. Semua baju sekolah saya dengan panjang. T-shirt saya pun saya akan beli t-shirt perempuan. Zaman dulu pelajar lelaki t-shirt pendek. Saya satu beli baju perempuan sebab saya tak mahu nampak saya kuih. Bila saya main bola, saya biasa kena kat memang. Sebab apa kakak? Okay, waktu saya main bola dulu, saya pergi main dekat sekolah lain. Waktu dulu saya main wing kanan. Wing kanan ni untuk maklumat semua akan duduk tepi padang, dekat. Dalam penyokong tu, ada seorang abang dewan makan. Saya baik dengan dia. Waktu dia dewan makan, saya baik gila dengan dia. Nak makan pun saya jumpa dia lah. Abang dewan makan, saya abang kantin lah, dia raja kantin. Memang baik gila. Saya tak tahu kata dia ada di sana. Tengok saya main bola. Waktu tu saya tengok main bola. Tim saya tengok kan. Saya tengok stres lah. Dia kata kat saya, woi, betul. Halui. Dia nak melawak kat saya. Saya tak tahu nak tu dia. Saya bagi woi Arab Jalok. Referee dengar. Referee main kat saya. Linesman dengar. Referee tak tahu. Bila habis besar, saya kena start. Linesman habis kat referee. Referee main kat saya. Mana ambil menang. Sebab menggunakan perkataan kesesat. Jadi kalau boleh kita kawal emosi. Walaupun kita koyak, jangan tunjuk koyak depan orang. Yang terutama kepada orang yang buli kita. Okey, jangan berrahsia. Kalau boleh cerita dekat orang, kawan, abang, cikgu, kaunselor dan sebagainya. Okey, sikit-sikit. Okey, bekerjasama dengan yang lain. Kalau dalam kelas kamu tu ada seorang pembuli,
kamu pakat-pakat dengan kawan-kawan yang lain. Sama ada kamu buat kata kat dia ataupun kamu buat laporan kat situ. Okey, jangan bully orang lain. Okey, bila kamu bully orang lain, orang kamu. Ini contoh dia apa? Kalau kamu kata orang, kamu panggil nama orang sekian, monyet ke, orang akan panggil kamu balik. Contoh Okey, silent clap. Silent clap. Okey, dah ada dua slide. Betul habis? Okey, ubah keadaan. Jadi kalau kata boleh, kamu pakat, kamu pula yang akan cek. Okey, hargai diri sendiri. Ya, kalau boleh kena abang kat diri sendiri, kat tukar dulu. Hebat, jangan takut. Dan jangan terima apa yang pembuli itu beritahu. Okey, bersama dengan rakan-rakan. Kalau boleh elakkan duduk seorang-seorang. Kalau kamu sering menjadi masa buli, jangan jalan seorang-seorang dalam pemahaman. Okey, kemudian yang ke-12, berdoa. Okey, tak apa dah saya. Okey, last. Lepas ni kalau dengar perkataan buli, saya nak semua orang sebut yang disebut sama-sama. Buli. Okey, B. Berusaha. Menjadi. Kawan. U. Ucap. Perkataan. Yang. Baik. L. Lihat. Dan. Laporkan. Yes, buli. I. Insaf. Dan bersimpati. Ingat, buli, ingat perkataan ni. Ya, kalau tak ada apa-apa, saya